Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Ramadan 18 April. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Bakar Quran, perbuatan melampau. Juga ajal dirempuh penyeludup ketum. Tindakan ekstrim seorang pemimpin parti politik di Sweden yang membakar senaskah Al-Quran Khamis lalu disifatkan perbuatan melampau yang tidak sepatutnya berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata semua mereka yang beragama hendaklah sentiasa menghormati sesama agama seperti mana yang dianjurkan oleh Islam. Yalah, itu kita harapkan satu perkara yang tak sepatut berlaku. Pada kita sendiri pun kita tak bolehlah agama kita wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Bukan sakat nak bakar kitab-kitab dan sebagainya, kita tak boleh hina dia punya sembahan Tuhan dia. Dalam Islam pun patutnya orang lain, agama lain pun patut hormati. Kerana jangan menunjukkan perkara yang bersifat provokasi. Kerana kita juga orang Islam juga ada sensitiviti dalam hal-hal seperti begini. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada Majlis Multaqa Murabbi Ummah peringkat Kelantan di Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra malam semalam. Media semalam melaporkan kerajaan Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan ekstrim seorang pemimpin parti politik berhaluan kanan anti-Islam di Sweden yang membakar senaskah Al-Quran Khamis lalu. Pemimpin kelahiran Denmark yang berusia 40 tahun itu pernah mencetuskan kemarahan umat Islam sebelum ini apabila membakar Al-Quran di Malmö, sebuah kota di selatan Sweden pada 2020. Menurut kenyataan Wisma Putra, perbuatan keji sedemikian sudah melampaui batasan dan garis norma hak kebebasan bersuara termasuk dalam isu pelaksanaan amalan beragama. Belum ada pengumuman rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi berhubung kuota bagi menghantar jemaah haji negara ke Tanah Suci pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata pengumuman tersebut agak lewat daripada jangkaan dan berkemungkinan berpunca daripada proses tertentu yang perlu dilakukan. Kalau ikutnya jangkaan dulu dia kata awal Ramadan, kan dah tengah Ramadan kan. Kita pun tak boleh jangka, mungkin mereka juga kita kena meraihkan, mungkin ada masalah tersendiri di sana. Dari segi mereka bukan senanglah nak uruskan walaupun 1 juta pada tahun ini yang memerlukan kepada macam-macam fasilitis yang mereka perlu lengkapkan tadi. Tambahnya, pihak tabung haji TH sentiasa bersedia daripada aspek logistik dan tempahan hotel jemaah di Tanah Suci. Secara lazimnya, kumpulan jemaah haji pertama akan bertolak ke Tanah Suci pada 1 Zulkaedah setiap tahun. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penyampaian Sumbangan kepada Rumah Jagaan Warga Emas Al-Fatah di Semenyih hari ini. Turut hadir pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Senator Datuk Ras Adi Barazi. Sumbangan sebanyak RM20,000 dan pek makanan disampaikan kepada pihak rumah jagaan berkenaan yang menempatkan seramai 19 warga emas. Seorang lelaki maut manakala isterinya parah dalam kemalangan jalan raya di Jalan Kampung Padang Gelanggang, Air Hitam awal pagi tadi. Kemalangan jam 2 pagi itu turut membongkar kegiatan penyeludupan ketum. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata, kemalangan berpunca daripada sebuah kereta pelbagai guna MPV Nissan Grand Livina yang dipandu seorang lelaki yang sarat membawa muatan 500 kg daun ketum merempuh kereta Peroton Iswara yang dinaiki pasangan suami isteri terbabit. Menurut beliau, pemandu Nissan Grand Livina dari arah Alstar menghala ke Kangar Perlis dipercayai cuba memotong sebuah kenderaan di hadapannya namun gagal lalu merempuh Proton Iswara yang datang dari arah bertentangan. Pemandu kereta Proton Iswara yang maut di tempat kejadian dikenal pasti sebagai Ahmad Sobri Sharif, 38 tahun, dari kampung Pida 8, Mukim Kok Diang. Manakala isterinya dikenali sebagai Hanani Hasim, 28 tahun, mengalami kecederaan parah di kepala dan patah
kedua-dua kaki. Bomba terpaksa memotong pintu dan bumbung kereta Iswara terbabit untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa. Mayat Ahmad Sobri dihantar ke Hospital Jitra untuk bedah siasat dan isterinya turut dihantar ke hospital sama untuk rawatan lanjut. Rozi berkata pemandu kereta Nissan Grand Livina berusia 29 tahun berasal dari Velcra, Lubuk Sirih Perlis turut mengalami kecederaan patah kaki kanan, luka pada tangan kanan dan dagu. Kes disiasat mengikut Seksyen 30 Fasal 3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Kuala Lumpur berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang menyasarkan pelanggan di hotel bajet dan pusat hiburan. Ia menerusi penahanan 6 individu termasuk dalangnya dalam Op Gaston minggu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur, ACP Jasmirul Jamaluddin berkata, operasi 2 hari bermula 14 hingga 15 April itu melibatkan serbuan ke atas 2 unit kondominium, 2 pangsapuri dan sebuah rumah di 5 lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Suspek membabitkan 5 lelaki dan seorang wanita berusia antara 20 hingga 45 tahun. Polis menemui pelbagai dadah jenis syabu iaitu sebanyak 3.2 kg, 8.4 kg heroin, 10.8 kg ganja, 3,150 biji pil Aramin 5 dan 365 gram ketamin. Kesemuanya bernilai RM386,757. Wang tunai berjumlah RM2,780 turut dirampas. Siasatan awal mendapati sindiket mendapatkan bekalan dadah di sekitar Lembah Kelang. Pelanggan ni kebanyakan dia ada regular customer dia. Sebab tu kalau kita tengok dadah yang kita rampas ni, nilaian dia pun dalam 386,000 dekat 400,000 saja. Bukan maksudnya dalam paket yang besar-besar. Dia dah ada regular customer dia sendiri. So dia proses tu mudah untuk dia jalankan. So regular dia ni dalam Lembah Kelang. 3 daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau manakala selebihnya tidak memiliki sebarang rekod. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari bermula 15 hingga 21 April bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan membuat pengumuman rasmi berhubung penyelesaian harga tiket penerbangan yang melambung susulan sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pihaknya telah menyerahkan intipati kandungan mesyuarat 72 jam bersama pemain industri penerbangan kepada Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai keluhan rakyat berhubung isu tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak yang melonjak. Menurut Datuk Seri Dr. Ka Siong, dalam mengatasi isu ini, pihaknya mengambil pandangan semua pihak termasuk kekangan syarikat penerbangan. Menurut beliau, syarikat penerbangan tidak boleh tambah pesawat secara sesuka hati. Ini kerana setelah 2 tahun pesawat tidak bergerak, ia perlu menjalani pemeriksaan keselamatan terlebih dahulu. Malah ada sesetengah pesawat telah digunakan untuk penerbangan lain ke negara-negara ASEAN. Bagaimanapun, kerajaan akan mengerahkan pesawat yang sedia ada untuk ke Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini mengingatkan pengendali syarikat penerbangan agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Kenaikan harga tiket sehingga 500% pada musim perayaan disifatkan beliau sebagai agak melampau kerana rakyat tidak mempunyai alternatif untuk ke Sabah dan Sarawak selain menaiki kapal terbang. Kuih 20 sen tarik perhatian. Tidak menjadi alasan kepada seorang peniaga kuih muih di Jalan Karak Temerloh berhampiran SMK Seri Bentong untuk menjual hanya pada harga 20 sen. Muhammad Hakim Muhammad, 27 tahun bersama pasangannya, Syahidah Sobri, 26 tahun, tidak mengambil keuntungan berganda, sebaliknya bersyukur dapat beramal dalam perniagaan. Menurut Muhammad Hakim, meskipun menjual pada harga yang murah, dia tetap menjaga kualiti produknya. Dia bersyukur walaupun dengan keuntungan yang sedikit, namun masih dapat menampung perbelanjaan keluarga. Buat setakat ni alhamdulillah, semua golongan lah, kalau macam Encik boleh nampak, semua golongan boleh merasai, sama ada Cina, India, orang asli pun semua boleh merasai. Itulah matlamat kami, adalah untuk bagi orang semua dapat rasa kuih 20 sen ni dengan kualiti yang baik.
Muhammad Hakim mula mengusahakan perniagaan kuih muih sejak 2 tahun lalu selepas diberhentikan kerja sebagai jurutera di Cyberjaya Selangor ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Gerai yang dibuka bermula 3 petang ini menjual pelbagai kuih antaranya karipap, cucur badak, kuih kasturi, donat dan pau goreng. Lebih 1,000 biji karipap, pau goreng dan cucur badak dijual setiap hari manakala kuih lain sekitar 400 hingga 500 biji sehari. Sementara itu, pembeli yang ditemui memuji usaha yang dilakukan pasangan ini dan patut menjadi contoh kepada peniaga lain. Memang saya selalu beli kuih di sini sebab pertama dia kuih dia adalah murah dan berpatutan dengan harganya lah. Jadi dengan rasa yang sedap dan enak, memang inilah pilihan saya dan keluarga saya selalu. Tadi saya lalu saya nak pergi mancing tu pagi ni. Tengok, ada macam ni memang terkejut lah harga. Tak pernah dia buat lah. Memang satu benda yang mengejutkan lah. Itu yang singgah tu. Tu. Yang kuih tengok macam puas hati je. Taklah kecil sangat kan. Okey lah. Daripada Facebook. Terkejut juga dengar 20 sen kan. Dekat Karak mana ada kuih 20 sen. Zaman sekarang ni kan dengan barang mahal lagi. Terkejut jugalah tengok gerai ni ada jual kuih 20 sen. Selepas kematian suami 2 tahun lalu, kehidupan Nur Akmar Zulkifli tidak lagi seperti dahulu. Ibu tunggal itu kini perlu menanggung 4 orang cahaya matanya yang masih bersekolah secara berseorangan tanpa sebarang pekerjaan. Suami Nur Akmar, Saini Amri, meninggal dunia pada 2019 akibat ketumbuhan hati ketika berusia 41 tahun dan meninggalkan anak-anak yang berusia 5 tahun hingga 13 tahun. Dia selalu sakit gastrik je. Lepas tu bila pergi jumpa doktor, sampai 6 kali buat test baru tahu yang dia ada ketumbuhan dekat hati. Kemudian bila buat operation, doktor cakap yang itu adalah kanser. Dia dah operation pun tapi dah terlambat sebab kanser dah merebak kan. Lepas tu terus dia meninggal lah, dah 38 hari kat ICU. Masa tu susah nak cakap, hari-hari saya menangis je kan, sampai tak makan. Sakit, saya pun sakit juga, itu macam pening kepala, kurus. Tambahnya, selepas kematian suami, dia hilang punca pendapatan dan bingung memikirkan nasib anak-anaknya, apatah lagi dia hanya seorang suri rumah. Pernah dia pulang ke kampung dan berniaga di pasar malam, namun tidak berhasil. Kini, dia hanya hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dan berniaga kecil-kecilan di hadapan rumahnya setiap petang. Prihatin dengan nasib Nur Akmar, Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE tampil memberi sumbangan menerusi program ziarah kasih Ramadan YIDE. Sumbangan RM600 diberikan kepada anak Nur Akmar dengan masing-masing mendapat RM150 seorang. Dalam pada itu, menurut pengerusinya, Datuk Bakhtiar Hussein, pihaknya juga memperuntukkan RM1.2 juta tahun ini untuk diberikan kepada anak yatim di seluruh Selangor. Sekarang kita ada jumlah 8,100 ya, 8,100 anak yatim dan kita telah pun mengagihkan melalui transfer secara online kepada semua anak yatim. Jadi ada berjumlah 1.2 juta telah kita agihkan kepada mereka supaya untuk memberi bantuan dan kegembiraan kepada anak yatim sempena bulan Syawal nanti, insya-Allah. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh mengulurkan sumbangan ke akaun bank rasmi YIDE seperti yang tertera. Jelajah Kurma, misi kebajikan menyantuni golongan yang memerlukan. Anjuran Malaysia Relief Agency MRA bersama rakan strategiknya MC Plus diteruskan lagi. Kali ini, Pondok Hidayah Machang, Kelantan dipilih sebagai destinasi kedua projek amal tersebut selepas Pendang, Kedah pada awal Ramadan lalu. Menurut Exco Penjanaan MRA Selangor, Sharifah Nur Said Muhammad, untuk kali ini pihaknya mengagihkan 1,000 pak makanan berbuka puasa yang dimasak dengan bantuan komuniti setempat kepada penduduk sekitar yang terdiri daripada golongan asnaf B40 serta warga emas. Kita yakin landscape ekonomi dan sosial masyarakat berubah. Jadi itu penting untuk kita selain daripada turun ke Padang, berjumpa dengan orang komuniti setempat, untuk kita juga mengambil data, mengumpul data baru
untuk tujuan misi kemanusiaan yang seterusnya. Menurut Sharifah Noor, ini kali pertama pihaknya menyediakan pack makanan dalam jumlah yang besar menggunakan sistem dapur bergerak. Walaupun sebelum ini pihak MRA pernah menyediakan sehingga 300,000 pack makanan sehari semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 2 tahun lalu. Antara cabaran yang dihadapi ialah untuk memastikan kualiti makanan masih berada pada tahap terbaik sehingga tiba waktu berbuka puasa walaupun proses memasak dimulakan seawal jam 10 pagi. Selain mengagihkan pek makanan masak segar, misi kali ini juga turut menyampaikan bantuan makanan dan keperluan asas kepada asnaf-asnaf terpilih yang tinggal di sekitar Pondok Hidayah. Kita adalah pusat tuition yang mengajar student, tapi selain daripada kita berikan mereka pembelajaran, subjek, kami juga nak mengajar mereka berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan kita ni bukan berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan orang sekeliling kita, masyarakat. Jadi apa yang kita ada sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk di-sharekan pada semua yang adalah di sekeliling kita. Siri terakhir jelajah kurma MRA MC Plus pada Ramadan kali ini akan diteruskan lagi dengan destinasi terakhir iaitu Selangor. Kepada mana-mana pihak yang ingin menjadi sebahagian misi kebajikan MRA, sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun bank seperti tertera. Kira-kira 100 penerima dari golongan asnaf mendapat bantuan barang makanan dan keperluan asas yang disumbangkan melalui program tanggungjawab sosial Hijrah Prihatin. Sumbangan tersebut disalurkan di Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, Sungai Karang, Kuantan, Pahang. Program Hijrah Prihatin di Pahang ini turut mendapat kerjasama Malaysian Relief Agency MRA Pahang yang juga penyumbang utama. Sambutan daripada masyarakat dan juga penduduk sekitar Sungai Karang ini begitu meriah sepanjang berkampung di Sungai Karang ini. Dari pihak MRA Negeri Pahang, terima kasih di atas sokongan kerjasama yang diberikan oleh pihak TV Al-Hijrah dan juga masyarakat sekitar penduduk di Sungai Karang ini. Selain MRA Pahang, program kali ini turut disokong King Motorcycle Group yang juga rakan strategik Hijrah Prihatin untuk membantu menyalurkan sumbangan di beberapa negeri. Sementara itu, Ketua Pegawai Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, Ezwan Abdul Talib berkata, pihaknya menghargai usaha yang dijalankan Hijrah Prihatin untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Jutaan terima kasih kepada pihak Al-Hijrah, TV Al-Hijrah dengan programnya iaitu Hijrah Prihatin dan juga rakan strategik iaitu Kings MZ Motorcycle Group dan tidak lupa juga kepada MRA ya, yang bergabung tenaga bagi menjayakan projek Prihatin. Program ini menutup tirai jelajah Hijrah Prihatin di Pahang dan TV Al-Hijrah akan terus komited untuk menyampaikan bantuan kepada golongan memerlukan. Kita berhasrat untuk meluaskan lagi program Hijrah Prihatin ini, khususnya program berlambut di bulan Ramadan yang kita punya signature CSR kita pada bulan Ramadan di tahun-tahun akan datang, dan kita akan mengenal pasti rakan-rakan strategi kita yang baru dan juga partner-partner yang baru yang boleh membantu ataupun melicinkan lagi program kita di mana saja kita pergi. Selepas Pahang, Hijrah Prihatin dijadual ke Johor untuk misi bantuan di sana. 250 kaki tangan TV Al-Hijrah hari ini menerima pak juadah berbuka puasa daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Sumbangan itu adalah sebahagian inisiatif kementerian itu bersama Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB sempena bulan Ramadan ini sebagai usaha merapatkan hubungan bersama pengamal media. Penyerahan pak sumbangan berbuka puasa itu disampaikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib. Ketua Unit Komunikasi Korporat dan Stakeholder SPNB, Haniza Abdul Aziz berkata dengan jalinan kerjasama itu, pihaknya berharap lebih banyak kolaborasi dapat dibuat bersama TV Al-Hijrah terutama dalam menghebahkan program anjuran agensinya kepada masyarakat. Ini adalah salah satu daripada cara kami mengucapkan terima kasih di atas semua sumbangan para media kepada pihak SPNB dan juga pihak KPKT. Untuk TV Al-Hijrah ni kami merupakan penaja utama dan ada beberapa lagi rakan media yang kami raikan sempena bulan Ramadan ni. InsyaAllah dengan kerjasama KPKT
SPNB dan para media, kami rasa kami akan dapat menawarkan lebih banyak program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang lebih bermakna lah untuk rakyat Malaysia. Selain TV Al-Hijrah, pek agihan Iftar Rahmat Ramadan KPKT itu turut diagihkan kepada agensi media lain, membabitkan jumlah keseluruhan 570 pek. Lima jemaah ditembak, Toronto perketat kawalan. Perkhidmatan di Toronto, Kanada, terutama di masjid dan pusat komuniti Islam diketatkan. Ia susulan kejadian 5 jemaah ditembak selepas menunaikan solat tarawih. Ketua Polis Toronto, James Raymer berkata usaha menjejaki penyerang kejadian tersebut masih diteruskan. Pihaknya juga menggesa mereka yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu pihak polis. Dalam kejadian pada Sabtu itu, 5 jemaah tersebut ditembak ketika keluar dari masjid sejurus selesai menunaikan solat tarawih. Tembakan itu menyebabkan mangsa cedera dengan 2 dilapor masih menerima rawatan di hospital. Setakat ini belum disahkan serangan berpunca kerana pegangan agama atau sebaliknya. Serangan itu berlaku 4 minggu selepas serangan lelaki bersenjatakan kapak di masjid di pekan Mississauga, pinggir Toronto. Polis Israel sekali lagi menyerbu perkarangan Masjid Al-Aqsa yang kemudiannya mencetuskan lagi pertempuran dengan rakyat Palestin. Pertempuran terbaharu itu menyebabkan 10 orang cedera. Keadaan menjadi tegang selepas polis Israel bertindak mengusir rakyat Palestin yang berada di perkarangan masjid. Polis Negara Haram juga dilapor menghalang rakyat Palestin daripada memasuki masjid. Ia bagi memberi laluan kepada pendatang Yahudi untuk masuk ke kawasan masjid. Bulan Sabit Merah Palestin memaklumkan pasukan perubatan mereka telah merawat 10 rakyat Palestin yang cedera akibat pertempuran terbaru dengan 3 daripadanya terpaksa dibawa ke hospital. Pertempuran semalam berlaku 2 hari selepas polis Israel melakukan serangan di dalam Masjid Al-Aqsa yang turut mencetuskan pertempuran hingga mengakibatkan kira-kira 150 cedera. Serangan pada Jumaat itu turut dikecam banyak negara Islam. Jumlah kematian akibat banjir di wilayah KwaZulu-Natal, Afrika Selatan meningkat kepada 443 dengan 63 lagi masih hilang setakat semalam. Usaha mencari mangsa yang hilang sedang giat dilakukan walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Kebanyakan mangsa korban adalah di Durban, iaitu bandar pelabuhan dan hub ekonomi negara itu. Banjir buruk itu berpunca daripada hujan lebat yang melanda kawasan itu sejak Isnin minggu lepas. Bencana itu menyebabkan banyak kerosakan infrastruktur dengan ribuan penduduk hilang tempat tinggal. Banjir juga menyebabkan bekalan elektrik dan air terputus. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Sosial Henrietta Bogopane Zulu berkata seramai 340 pekerja sosial dikerahkan untuk memberi sokongan kepada mangsa yang terselamat dan masih trauma. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. 3 angkasawan Cina selamat pulang ke bumi selepas berada di angkasa selama 183 hari. Ketiga-tiga mereka berjaya menamatkan misi paling lama itu sebagai usaha untuk menjadi kuasa besar angkasa lepas bagi mengalahkan Amerika Syarikat. Kapal angkasa Shenzhou 13 difahamkan telah membuat daratan di planet Marikh dan bulan. Di Australia, rakaman beberapa penternak yang mencukur bulu kambing biri-biri menggunakan gergaji rantai menjadi perbualan ramai. Rata-rata netizen meluahkan rasa marah selepas mendengar pelaku bergelak ketawa di dalam video tersebut. Namun tindakan mereka itu membawa padah selepas video tersebut kini dalam siasatan pihak berkuasa haiwan tempatan. Di Jawa Timur, Indonesia, kematian 14 ekor lembu yang terapung di perairan laut Desa Dharma Camplong, Kabupaten Sampang, Madura masih misteri. Bangkai kesemua lembu tersebut dijumpai selepas beberapa penduduk tempatan menemui seekor daripadanya berada di tepi pantai. Ada yang mendakwa lembu-lembu tersebut melompat daripada kapal yang membawa mereka. Dalam pada itu, untuk memastikan bangkai tersebut tidak berbau, pihak berkuasa tempatan menenggelamkan bangkai lembu itu di tengah laut.
Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM yang mula dilaksanakan pada April 2022 melibatkan 480 lokaliti rintis di seluruh negara dengan pendekatan berikut: menubuhkan unit kemiskinan khusus pada peringkat persekutuan, negeri dan daerah, mewujudkan pangkalan data kemiskinan yang bersepadu dan berpusat, mempertingkat program pendekatan dari bawah ke atas melalui pendekatan keseluruhan negara dan melaksanakan penyelesaian kemiskinan pada peringkat akar umbi. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertarawih.